This call is now being. Waktu ada walidayatun la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah وأنهم الملائكة المقربين وافتح لنا أبواب رب اشرح لنا صدرنا قال الشيخ المصنف تعالى نفعنا في الدارين سكن maka yang muhtaram beberapa perkara. Maka yang muhtaram, benda yang dihormati itu beberapa perkara. Maka yang muhtaram beberapa perkara. Maknanya kita nak istinja dengan benda yang muhtaram tu tak boleh. Bahkan diharamkan kita istinja dengan benda yang muhtaram. Maka di sini nak cerita benda-benda yang muhtaram, ada beberapa perkara. Setengah daripadanya barang yang tersurat atasnya suatu daripada ilmu. Setengah daripadanya, setengah pada yang muhtaram, artinya setengah daripada beberapa perkara, barang yang tersurat atasnya. Mana benda-benda, kertas ke, batu, kayu ke, apa saja, kain ke, yang tersurat, tertulis atasnya, atas barang tu suatu daripada ilmu. Seperti kitab hadis atau fiqh, bukan faqih, fiqh. Seperti kitab hadis atau fiqh atau tafsir atau kitab ilmu alat, ilmu nahwu, sarah, balaghah, atau kitab ilmu alat, alat bagi yang tersebut. Jadi kertas ke, atanya kain ke, atanya kayu ke, katalah sekiranya ada tulisan bahasan ilmu tafsir, mana ada tulis tafsir di situ, atau ada tulis fiqh di situ, ada tulis ilmu hadis di situ, dan kitab ilmu alat. Alat bagi tersebut, alat bagi tafsir, alat bagi hadis, fiqh, tafsir. Maknanya dia panggil ilmu alat seperti tafsir. Kalau hadis, ada ilmu hadis. Ilmu hadis ni terbahagi pada dua. Ilmu hadis dirayah, ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis tu ada dua, pengajian ilmu hadis tu ada dua. Satunya ilmu hadis riwayah, yang keduanya ilmu hadis dirayah. Kalau belajar ilmu hadis riwayah, maknanya belajar hadis, seperti belajar Sahih Bukhari, Muslim tu, itu ilmu hadis riwayah, maknanya ilmu hadis tentang riwayat hadis. Lepas tu satu laginya ilmu hadis
dirayah, seperti mengaji mustalah hadis, nak tahu hadis sahih macam mana, hadis hasan macam mana, dhaif macam mana. Hadis tu terbagi kepada berapa bagai, itu ilmu hadis. Dan fiqh yang bersangkutan dengan fiqh tu, ada qawaid fiqh, kaedah dia, ada usulul fiqh, apa tu banyak lagi yang bersangkutan dengan fiqh. Faraid pun masuk dalam fiqh tu lah. Apa dia lagi? Asybah wan nazair. Itu pun masuk dalam bahasa fiqh. Banyak. Itu alat-alat dia. Dan tafsir. Tafsir pun kalau kita belajar macam kitab Nurul Ihsan tu, kitab tafsir lah begitu. Ada usul tafsir atau ulumul Quran. Pasal turun ayat Quran, ayat ni surah, apa makna surah, ayat apa makna ayat. Masalah turun Quran, turun kat Madinah ke, turun kat Mekah ke. Maka itu panggil ulumul Quran, artinya usul tafsir. Dan alat tu setengah daripada alatnya ialah ilmu nahwu sarah, ilmu balaghah, jadi sebagai alat untuk kita nak faham. Seperti pisau, alat nak potong. Tak ada pisau, tak boleh nak potong. Maka ilmu nahwu sarah, ilmu balaghah, itu alat yang kita mesti guna untuk nak faham hadis, tafsir, fiqh dan tasawuf dan lain lagi, usuluddin, apa banyak lagi lah. Daripada segala ilmu, yang ilmu syarak. Jadi nahwu sarah tu dipanggilkan alat. Maknanya kalau tak ada alat tu, tak susahlah nak faham hadis. Nak faham tafsir, nak faham fiqh tu, dia tak ada alat. Jadi sebab tu panggil ilmu nahwu tu alat. Kalau ada ilmu nahwu tu seolah alat, seolah katanya ada anak kunci. Seolah katanya ilmu tafsir, ilmu hadis dan segala ilmu lain tu ialah duduk di dalam rumah yang dikuncikan. Maka kita kalau tidak ada anak kunci, maka tak boleh kita nak buka pintu untuk nak masuk ke dalam fiqh, dalam hadis, dalam tafsir. Sebab tu dikatakan ilmu nahwu sarah dan lain lagi itu ilmu alat. Mana dia ni sebagai alat untuk nak mencampaikan ilmu yang lain. Lepas tu masuk ke semualah, sekiranya kalau kertas tu ada tulis, artinya kayu ke, artinya batu ke, katalah apa-apa benda sekalipun, kain ke, tapi ghalibnya sekarang tu ditulis di dalam kertas. Itu pun tak boleh kita nak guna buat istinja. Begitu juga kalau kertas yang kita tulis-tulis, kita belajar, kita tulis masuk dalam buku kita. Benda-benda yang kita sepatut tulis, kita tulis dalam kertas, dalam buku yang simpanan kita. Kitab tu kitab, lepas tu tercatat, simpan dalam buku pula. Maka itu pun dihormati ke semua. Adapun kitab yang tiada dihormati, kitab yang tiada dihormati seperti kitab falasafah dan hikayat yang dusta, mana kitab ilmu falsafah, maka ajaran falsafah tu ajaran yang sesat, maka tak dihormati. Kitab tentang agama lain daripada agama Islam, asal i'tiqad, kitab apa dia, cara i'tiqad orang Nasrani, orang Yahudi, i'tiqad yang salah tu, maka kitab tu tidak dihormati. Dan hikayat yang dusta, kitab yang dicerita, buku-buku yang cerita hikayat yang dusta, maknanya banyaklah dia buat cerita, dia tulis dalam buku, dia buat cerita, maka benda tu tak berlaku pun, bukan kisah orang dulu. Bukan ceritanya, dia cinta yang dusta. Seperti yang buat cerita-cerita dalam filem tu, dalam siri itu biasanya yang dusta semua, bukan ambil daripada sejarah orang sungguhnya. Maka cerita-cerita hikayat yang dusta, kalau kitab zaman dulu tu kitab Alful Lail, Alful Yawm wal Lail. Kitab tu buku-buku yang cerita dusta semua. Seperti yang kita maklum tu cerita apa dia? Alibaba, apa dia lagi? Alauddin,
Alauddin yang apa dia ada pelita dia tu. Dia yang naik di atas kapal melayang atas udara tu. Itu Alauddin. Itu cerita tu masuk dalam katanya cerita buku-buku cerita dusta. Apa dia banyak ada tu. Setengah pada Alauddin Alibaba tu apa satu lagi. Masyhur-masyhur kita pernah dengar. Dia satu buku tu kalau kira tu berapa jilid? 5 jilid rasanya. Ada jual sekarang. Dan mana buku hikayat-hikayat dusta. Jika diketahui tiada, jika diketahui, jikalau kita tahu, jikalau tiada padanya pada kitab yang tiada dihormati itu, ismun mu'azzamun, nama mu'azzam, nama Allah, nama Nabi, nama malaikat tidak ada, maka tengok dia katanya dan harus istinja dengan dia, maka boleh kita nak istinja sebab tidak ada dihormati seperti surat khabar. Surat khabar biasa tu yang tidak ada nama, sebut nama-nama mu'azzam, nama Allah, nama malaikat, nama Nabi-Nabi pun tak ada sebut, maka bolehlah kita nak istinja tu. Dan setengah daripadanya barang yang tersurat atasnya suatu dan setengah daripadanya segala bagai makanan yang lain daripada air. Air itu minuman makanan jugalah. Tapi itu bolehlah kita guna walaupun air untuk minum kalau kiranya dihormati juga. Tapi kalau tak boleh buat guna dengan air, susahlah. Jadi maknanya segala makanan dan minuman, sebab dikandaki dengan makanan di sini bukan tertentu makanan yang kita makan saja, masuk juga air. Jadi dan setengah daripadanya segala bagai makanan. Jadi benda orang makan seperti dalam bab riba tu. Dalam bab riba tu ia sebut kata makanan, tapi makanan dengan makna yang luas termasuk di bawahnya minuman juga. Maka sebab tu air kalau kita bahasa cakap kita sekarang bukan minuman, bukan makanan sebab air itu minuman kan. Tapi maknanya lain daripada air, segala jenis makanan dan segala makanan, maka tak boleh kita nak buat istinja dengan dia. Dan setengah daripadanya bagai makanan yang lain daripada air. Jadi maknanya jenis makanan, benda yang kita makan tu, benda yang dimakan tu tak boleh kita nak buat istinja seperti buah-buah, nasi kering, roti kering ke apa dia. Jikalau makanan jin, jikalau makanan jin umpama tulang, dan jika sudah terbakar sekalipun, maka asalkan dia tu makanan. Walaupun makanan tu ialah makanan jin sekalipun, seperti tulang, dan jika sudah terbakar sekalipun, kita katanya nasi tu apabila terbakar jadi hangit, jadi hangus, seperti kalau zaman dulu tu dia tanuk dengan kayu. Dia masak nasi dengan kayu tu, kalau terlupa nak padamkan api tu, terlupa nak akak puyuk di atas dapur tu, jadi terbakar, jadi hitam. Walaupun kita dah tak boleh nak makan tu. Walaupun kita dah tak boleh nak makan, kalau nak bagi ke ayam pun ayam nak boleh makan, tidak. Jadi sebab dah nak jadi haram. Jadi hitam. Dia terlupa nak akak puyuk daripada dapur. Lepas tu api tak tutup. Maka itu mana terbakar sekalipun. Jadi mana kita tak makan dah. Tapi dia ni kena atas makanan. Sekalipun tak boleh kita nak guna buat istinja juga. Kerana ditegah dilarang oleh Nabi SAW daripada istinja dengan dia dengan makanan. Atau makanan binatang.
atau makanan tu makanan binatang. Sebab tu yang semalam tu katanya ruput tu tak boleh nak guna buat istinja. Sekiranya kalau jadi makanan bagi binatang. Jadi makanan benda yang binatang makan, kita manusia tak makan. Kita manusia tak makan, tapi binatang tu makan. Maka tak boleh juga kita nak istinja dengan dia. Tu maknanya atau makanan binatang jikalau kebanyakannya atau bersama banyak memakankan dia manusia. Jikalau kebanyakannya, kebanyakan makanan tu jikalau kebanyakannya atau bersama banyak memakankan dia manusia dan binatang. Jadi maknanya makanan jadi makan oleh binatang, kebanyakan benda ni binatang yang makan, orang tak nak makan. Artinya setengah benda tu orang pun manusia pun makan, binatang pun makan. Setengah-setengah benda tu biasanya manusia kalau tak kecemasan dia tak makan. Hanya binatang saja makan. Setengah-setengah benda tu, setengah benda tu jadi orang pun makan, manusia pun makan, binatang pun makan. Maka haramlah istinja dengan dia. Bersalahan jika yang banyak binatang memakan dia atau tertentu binatang dua, maka tiada haram istinja. Jadi kalau benda ni binatang saja makan, artinya kebanyakan kebanyakannya bersalahan jika banyak binatang memakan. Atau tertentu binatang jua. Jadi benda ni binatang saja makan. Manusia tak makan. Tiada haram istinja. Begitulah. Dan setengah daripadanya iaitu hayawan dan suku-sukunya yang berhubung dengan dia. Setengah daripada perkara yang dihormati itu ialah iaitu hayawan, tapi hayawan yang lain pada khizib dan babi itulah, daripada anjing itulah, sebab itu yang najis, tak nak ada istinja, tak boleh. Hayawan, binatang-binatang tak boleh kita nak guna istinja, nak ya takak tikus orang salam seekor, apa tu pegang tikus, buat istinja dengan tikus, tak boleh lah begitu. Artinya dia itulah kura-kura. Kura-kura tu dia istinja, tengok kura-kura ada kat tepi dia, dia pegang kura-kura tu kat belakang dia tu elok, nak baca batu dah. Tu tak boleh lah tu, maksudnya benda yang dihormati. Tak boleh kita nak istinja dengan umpama kalau tikus tu susah nak dapat sikit, tapi kalau kura-kura tu boleh jadi. Itu pun tak boleh tu. Dan suku-sukunya, juzuk-juzuk badan dia yang berhubung dengan dia. Tak boleh. Contohnya dia nak dia kencing masalah, nak ambil nak istinja dengan dia, bela lembu banyak. Lepas tu dia kencing, lepas tu nak sapuh dengan kaki lembu ke, nak ambil ekor lembu mai sapuh kat tempat pedah hajat dia tu, tak boleh. Dan manusia dan sukunya suku manusia. Nak ambil badan manusia buat istinja tak boleh. Dan sukunya suku manusia, kaki tangan dia, rambut dia, dan jikalau bercerai daripadanya pada manusia. Sebab tu rambut ni, rambut tu kalau rambut yang panjang tu, kalau kita potong tu, kita boleh balut, jadi kemas. Kalau kira tu boleh nak istinja lah kalau kira tu. Tetapi tak boleh sebab
tilik kepada sifat dia tu apa dia? Kemas, lagi pulanya gasak, boleh menghilangkan air najis kan. Tetapi dengan sebab apa dia? Dihormati, tak boleh nak guna. Dan jikalau kafir yang muhtaram sekalipun, tak boleh juga. Juzuk, suku atau badan orang kafir sekalipun yang muhtaram, tak boleh juga. Kafir muhtaram tu mana lain pada kafir harbi lah. Lain pada kafir, mana kafir yang tidak dihalal darah seperti kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man. Adapun kafir murtad, kafir harbi tidak muhtaram. Adapun suku hayawan yang bercerai yang lain daripada manusia, suku seperti tulang lembu yang tapi tulang tu tak boleh sebab makanan jin kan. Kalau tengok suku dia katanya, adapun suku hayawan yang tercerai, yang bercerai yang lain daripada manusia, sekira-kira dihukum sucinya seperti bulu hayawan yang dimakan, tiada haram istinja dengan dia. Contohnya bulu kambing ke masalah yang dia potong, maka bulu kambing tu tak dihukum suci, tak dihukum najis kan, sebab boleh jadikan pakaian. Maka kalau kita nak ambil buat apa, buat istinja tu boleh. Adapun suku hayawan yang bercerai daripada badan dia lah, sebab dipotong ke dengan sebab mana saja, yang lain daripada manusia, hayawan tu lain pada manusia, sekira-kira dihukum sucinya. Tapi kalau hukum najis tu seperti bulu kucing tu, itu najis yang bercerai daripada masa hidup, daripada mati pun. Seperti gading gajah itu apa dia? Itu najis. Begitu juga tanduk lembu yang bercerai daripada lembu yang hidup, itu pun najis. Kalau tanduk lembu yang disembelih tu suci. Tengok, sekiranya kalau suci lah, kalau juzuk binatang tu najis, tak boleh pasal najis. Lepas tu juzuk bagi binatang, kalau tulang tu pulaknya tak boleh sebab makanan jin. Kita katanya lembu, kita sembelih lembu. Lepas tu bulu ekor dia, kita sembelih lembu, bulu ekor dia suci kan. Sebab kita ambil daripada dia yang mati dengan sembelih. Maka ekor lembu tu kita ambil bagi jadi banyak, kita balut, boleh lah. Seperti bulu hayawan yang dimakan, seperti lembu kambing, tiada haram istinja dengan dia, dengan juzuk suku haiwan yang bercerai yang lain pada manusia tadi. Tetapi zahir kalam Ibni Hajar pada Tufah yang jelas, yang zahir daripada cakapan Ibn Hajar dalam kitab Tufah, suku-suku yang bercerai daripada kafir yang tiada muhtaram, dan kafir apa dia, rambut orang kafir murtad, rambut orang kafir harbi, yang bercerai daripada badan dia tu, maka dia katanya tiada haram istinja dengan dia. Kalau orang perempuan masalah dia rambut panjang tu, dia kupulkan rambut yang jatuh-jatuh, maka boleh nak buat istinja. Kalau yang apa dia, kafir yang tidak dihormat, ialah kafir murtad dan kafir harbi. Dan haram istinja dengan kulit yang belum disamuk. Dan haram istinja dengan kulit. Kulit mana yang belum disamuk sebab dia najis. Lagi pulanya apabila diistinja orang seganglah nak samuk pula. Dan sebab kulit bangkai boleh kita sucikan dia dengan secara samuk kan. Dan segala kulit buah-buahan yang dimakan. Dan segala kulit buah
buah-buahan yang dimakan. Kulit dia, walaupun kita tak makan kulit, isi dia tu kita makan, tapi kulit dia pun, dia katanya mana? Dan segala kulit. Jadi haram. Haram kita istinja dengan segala kulit buah-buahan yang dimakan. Seperti kulit mana? Seperti kulit semam semamkah. Kita tengok orang tulis tu mana tembikai. Kulit tembikai. Buah timun Cina. Dan jikalau kulit yang tiada dimakan, jadi maknanya salah. Sekali lagi. Dan segala kulit buah-buahan, kulit tu bukan buah, kulit tu yang dimakan. Kita ulang-ulang sekali lagi ya. Sekali lagi, dan segala kulit buah-buahan, kulit tu yang dimakan. Maknanya dia kulit tapi orang makan lagi. Seperti kulit buah semangka. Tembikai yang merah-merah tu. Jadi kulit dia tu orang makan lagi, buat sayur tu. Boleh lagi. Buat sayur, buat cicah sambal, boleh lagi. Jadi maknanya itu haram lah. Dan jikalau kulit yang tiada dimakan seperti kulit kelapa, sabut, kulit tu orang dah tak makan, seperti kulit kelapa dan tempurungnya, tempurung kelapa dan delimu, kulit delimu dan lainnya, tiada haram istinja dengan dia. Itu tak haram lah. Seperti apa dia, kulit buah kelapa, kelapa santan ni, dan tempurung dia, maknanya kulit-kulit buah tu kalau orang tak makan dah lah. Maka itu tak haram. Tapi kalau kulit durian tak boleh lagi kan. Berdarah lah. Gitu dah. Jadi kulit buah-buahan tu kalau jenis kulit orang makan lagi tu, maknanya tapi tak mesti makan, tapi boleh dimakan lagi. Itu boleh dimakan lagi. Tapi biasanya kita ni kulit buah tembikai tu buanglah. Tapi sekiranya boleh dimakan lagi. Dia buang yang hijau tu. Dia buang yang hijau tu, tinggal ada yang putih tu. Boleh buat sayur-sayur lagi, masak sayur tu boleh lagi. Maka itu haram kita beristinja dengan dia. Kalau kulit tak dimakan, maka bolehlah. Dan haram istinja dengan kulit mishaf, kulit Quran, dan kulit kitab ilmu, kulit kitab-kitab kita ni, pun tak boleh juga. Sama ada berhubung atau bercerai. Sekalipun. Jika kulit mishaf. Jadi maknanya kulit mishaf, kulit mishaf macam ni, kulit dia ni, itu haram kita istinja. Dan dia katanya dan kulit kitab, kulit kitab ni macam kulit kitab buriah kita ni, dan kulit kitab ilmu, ilmu tadilah, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqh, ilmu alat, tak boleh. Tapi tengok dia katanya sama ada berhubung atau bercerai sekalipun jika kulit mishaf. Maksudnya kulit tu kalau kulit mishaf,
Nah, kulit tu kalau kulit mishaf, kulit Quran. Maknanya yang berhubung tu maknanya macam ni berhubunglah. Macam ni sebab ni macam ni berhubunglah. Sebab dia masih lekat dengan diri Quran lagi. Tu berhubung. Kalau dia tertanggal, kalau dia tertanggal tu mana? Jadi bercerai. Sebab Quran tu kalau lama-lama kulit tertanggal kan. Jadi mishaf tu duduk kat lain, kulit tu kat lain. Maka itu kalau kulit tu kena atas kulit mishaf berhubung bercerai tak boleh semata. Tapi kalau kulit kitab, selama mana ada kitab di dalam, berhubung dengan kitab di dalam, itu tak boleh kita nak istinja. Tetapi kalau bercerai, itu maka boleh istinja. Tetapi masalahnya kulit kitab ni kalau sekarangnya dia kulit kitab ni kalau macam ni dia kosong, tak ada tulisan apa. Ni macam ni kosong. Kosong, tak ada tulis apa. Kulit saja-saja. Tak ada tulis nama, tak ada tulis apa pengarang siapa, tak boleh, tak ada. Kalau dia tertanggal, maka boleh nak istinja. Seperti kitab ni macam kulit kitab ni. Ni kitab lama, kitab tani yang lama. Ni kalau kita buang, ni kitab. Dia macam ni. Dia macam ni aja. Buang begini. Lepas tu dia lipat. Begini. Kitab lama. Ni kitab tani yang lama. Maka kita tengok kat kulit dia tak ada tulisan. Betul kulit betul-betul. Sekiranya kalau tertanggal kita buang, kita tanggalkan kitab, jadi dia kosongnya begini. Apabila jadi kosong tu maknanya maka tak ada kitab yang di dalam tu, maka boleh kita nak istinja. Tapi makruh lah. Tapi masalahnya kulit kitab kita sekarangnya ada tulisan-tulisan. Seperti ni, macam biasanya begitulah. Sebelah ni tu ada tulisan. Ada nama pengarang, setengah nama dia tu Abdul Rahman, Abdullah, Muhammad, apa dia. Tu tak boleh. Walaupun tertanggal sekalipun sebab ada tulisan nama isim mu'azzam. Yang lepas tu lagi pulanya kalau mishaf ni kalau yang kita bercakap tu yang tadi tu kalau mishaf pun macam mana pun kalau kulit tu yang ada bersambung dengan Quran pun tak boleh, yang bercerai pun tak boleh. Lagi pulanya nak tambah satu lagi ni, kat kulit ni ada tulis Al-Quran. Tu ada ismul mu'azzam. Jadi maknanya atas nama dia tu kulit mishaf pun tak boleh, lagi pulanya ada tulis apa? Quranul Karim. Itu pun ismul mu'azzam, tak boleh juga. Gitu ya. Syahdan bahwasanya yang wajib ni habis dah itu benda-benda yang kita boleh istinja dengan batu, apa benda yang apa benda yang kita boleh buat guna istinja dan apa benda yang tak boleh kita guna buat istinja dengan dia. Maka dah habis semua, setengah daripadanya air tu bolehlah kita buat istinja, air mutlak. Apa tu benda-benda yang macam batu, ada setengah tu boleh diguna istinja, ada setengah tu tak boleh diistinja. Maka sekarang nak masuk bahasan cara nak mengistinjakan. Lagi pulanya cara istinja dengan air dah dengan secara umumnya dah lepas. Kita basuh tu sehingga ghalabatul zan, berat sengka katanya dah suci, maka suci dah. Maka sini setengah daripada cara istinja juga. Dia katanya bahwasanya wajib atas perempuan pada istinjanya, pada dia istinja, dibasuh barang yang zahir daripada faradnya, tak kala ia duduk atas dua kaki, duduk meninggung, duduk macam nak qadha hajat tu.
Maka sakat mana zahir nyata daripada kemaluan dia, maka sakat itulah yang kena sampaikan air apabila dia basuh. Adapun yang batin, farajnya yang sebelah dalam daripada kemaluan dia, maka tiada wajib istinja. Maknanya tak wajib sampaikan air lah kalau basuh dengan air. Dan membasuh pada janabah, kalau dia mandi pun kalau masuk dari sebelah batin maka tak wajib sampaikan air. Lepas tu nak tahu katanya sakat mana batin, sakat mana zahir, dia kata yang nyata pada ketika dia duduk meninggung, duduk di atas dua kaki, sakat itulah kata zahir dan batin. Dan dikehendaki dengan batin iaitu tiada zahir. Mana tak kalau duduk atas dua kaki. Maknanya yang tak nyata, yang tak nampak tengok, yang tak zahir, tak nyata ketika dia duduk di atas dua kaki untuk nak qada hajat. Gitu ya. Jadi mana zahir batin. Maknanya kalau basuh sakat zahir saja. Kalau mandi janabah, basuh sakat zahir saja. Tapi jangan kira masa dia berdiri. Tak sebab itu kira katanya masa duduk nak qada hajat, duduk meninggung. Gitu ya. Nabi. Ya, kemudian katanya dan bagi istinju dengan batu, dan bagi istinju dengan batu atau atau yang pada maknanya pada makna batu. Ini cara kita nak istinju dengan batu atau dengan benda-benda lain yang seumpama batu, yang masuk dalam kata benda jamid, yang suci, yang gasap, boleh menghilangkan najis. Lagi pulanya tiada bukan dihormati. Jadi berapa syarat dia? Satunya nak jamid, benda jamid, benda suci, ada gasap, sekiranya boleh menghilangkan najis dan tiada dihormati. Maka apa-apa saja walaupun bukan batu sekalipun bolehlah kita guna untuk buat istinja. Daripada daun-daun ke masalah, tapi yang jenis binatang tak makan. Tengok. Bahwasanya yang wajib atas perempuan ada, maka bagi istinja dengan batu atau yang pada maknanya benda-benda yang semakna dengan batu. Seperti kayu ke masalah, itu. Beberapa syarat. Ada beberapa syarat kita nak istinja dengan batu dan seumpamanya. Dengan maknanya kalau tak cukup syarat dia, maka tak boleh istinja dengan umpama batu, mesti kena istinja dengan air saja. Sebab air ni yang asal pada menyucikan najis. Lagi pulanya dia boleh menyucikan ain dan asar, kesan. Tengok. Dia katanya beberapa syarat. Satu syaratnya, jangan ada najis yang keluar itu melainkan daripada kubul dan dubur. Mana najis yang keluar tu yang boleh kita istinja, najis yang keluar pada kubul tu kencing, dan dubur, jalan hajat besar. Dua tu ya. Kalau najis yang keluar daripada lain, tak boleh kita nak istinja. Najis yang keluar daripada yang lain, daripada kubul dan dubur, tak boleh kita nak istinja dengan batu dan sebagainya. Dan umpama batu, maknanya tak dapat tidak kena guna air saja. Seperti keluar darah kat hidung kan. Keluar darah kat hidung, tu nak istinja dengan batu, tu tak boleh. Tengok. Jadi maknanya najis yang keluar, yang boleh kita istinja ialah najis yang keluar daripada dua jalan tu saja. Jalan kubul dan dubur.
Maka tafriq dianya maka tiada memadai jika ada tiada memadai istinja dengan umpama batu jika ada najis itu keluar daripada lain pada kubul dan dubur. Seperti keluar daripada lubang yang terbuka di kawasan bawah ma'idah. Atau di atasnya atas ma'idah. Maka tertentu ia dengan air. Maknanya nak menyuci tak boleh malaikat dengan guna air. Jadi maknanya contohnya masalah di sini tu kita ada sebut dah masalah lubang yang dibuka, yang didedahkan, yang dibuka apabila untuk nak keluarkan hajatan dia. Sebab setengah orang tu dia ada uzur kan. Maka doktor buka kat jalan untuk nak keluarkan air kencing, biasanya kencing lah. Dia bukakan jalan lain untuk nak keluarkan air kencing. Maka air kencing yang keluar daripada jalan yang dibuka baru tu, maka tak boleh kita nak suci malaikat dengan guna air saja. Jadi maknanya nak istinja dengan umpama batu tak boleh. Apa tu kalau keluar tu dulu tu dia cerita pasalnya lubang rongga yang keluar yang kencing ke apa dia, sekiranya kalau keluar daripada jalan yang baru yang dibukakan oleh doktor tu, sekiranya kalau jalan asal tu ditutup, jalan kencing asal ditutup, lepas tu dia buka jalan yang baru untuk keluarkan najis, itu batal wuduk kan. Itu batal wuduk sebagaimana kita maklum dalam bahasan batal wuduk dulu. Tetapi di sini pasal tak ada nak cakap batal wuduk tak batal wuduk. Kita cakap pasal boleh istinja dengan batu ke tidak. Jadi mana tempat yang asal kubur dan dubur tu bolehlah istinja dengan batu. Tapi kalau najis yang keluar di mana saja walaupun lubang yang keluar tu ganti daripada jalan yang asal sekalipun, di bawah pada ma'idah, bawah pada pusat, artinya atas pada pusat seperti darah yang keluar daripada hidung, daripada telinga, maka tak boleh kita nak istinja dengan umpama batu dan umpama. Jadi maknanya tak dapat, tidak kena guna air saja. Jadi dua tempat tu saja yang boleh kita nak guna air atau nak guna batu. Ialah kubul dan dubur. Itu ya. Dan bahawa ada yang keluar itu daripada kubul yang wadih, maka tiada memadai jikalau daripada kubul khunsa. Masalah kencing masalah kencing. Jadi kalau orang khunsa yang muskil, orang khunsa tu mana orang yang mempunyai dua alat, dua kemaluan. Kemaluan lelaki pun ada kat dia, kemaluan perempuan pun ada kat dia. Lagi pulaknya tak jelas, tak nyata. Maknanya tak nyata kata dia tu orang lelaki, tak nyata kata dia tu orang perempuan. Dia khunsa, lagi pula tak jelas dia lelaki ke dia orang perempuan. Tapi pada wakilnya tak lepas daripada lelaki dan perempuan. Di sisi Allah Ta'ala tahulah. Jadi kita ni, sebab sekali dia kencing keluar melalui alat lelaki, sekali dia kencing keluar daripada alat perempuan. Jadi maknanya alat perempuan pun ada diguna kencing, ada keluar kencing, alat lelaki pun ada keluar kencing. Jadi maknanya kedua-dua alat tu ada keluar kencing ke semua. Tapi boleh jadi bergilir ganti, sekali dia kencing keluar daripada kemaluan perempuan, sekali dia kencing keluar daripada kemaluan orang lelaki, kemaluan lelaki, maka di situ maka jadi katanya orang khunsa yang muskil. Maka apabila orang khunsa yang muskil keluar dia kencing, kalau qada hajat besar tu dia tak keliru, ada lelaki perempuan dia sama. Tapi masalah kencing ni lah, kalau dia kencing keluar daripada alat lelaki, maka tak boleh nak istinja.
Kalau dia kencing, dia keluar daripada alat perempuan pun tak boleh nak istinja. Sebab dia kalau nyata tak apalah. Ni sebab dia apabila tak nyata begitu, jadi maknanya dia kalau betul kalau orang lelaki ada kemaluan lelaki, kencing keluar ikut kemaluan lelaki. Asalnya begitu kan. Asalnya begitu. Jadi kita ni kalau orang biasanya bukan orang khonsanya, kalau kena atas lelaki, dia kencing keluar daripada alat lelaki. Kalau kencing keluar daripada yang lain, maka tak boleh nak istinja. Faham gitu? Kencing mesti keluar daripada alat lelaki, kalau orang lelaki. Sekiranya kalau kencing keluar daripada yang lain, lubang yang dibuka, maka tak boleh nak istinja. Pulaknya kalau orang perempuan, kalau dia kencing, mesti kena keluar daripada kemaluan perempuan. Kemaluan dia, yang tentu dengan dia. Maka kalau keluar daripada jalan yang lain, tak boleh nak istinja. Maka apabila orang khunsa ni, dengan sebab dia ada dua alat, maka sekiranya kalau keluar kencing daripada alat lelaki, dia ni orang perempuan ke dia orang lelaki? Tak tahu. Kalau katanya dia orang perempuan, keluar daripada alat lelaki, maka maknanya keluar daripada bukan tempat keluar yang asal. Begitu. Tapi kita tak jelas. Kita tak jelas. Maka masalahnya khunsa muskil ni wajib istinja tetapi tak boleh nak istinja dengan batu. Tak boleh istinja dengan batu. Lagi pulanya kalau tengok dalam bab perkara yang membatalkan wuduk tu pun tak batal wuduk juga. Tak batal wuduk juga. Kencing dia tu tak batal wuduk. Sebab apa? Sebab kalau kita kata kalau keluar daripada alat lelaki, tapi kalau wakilnya dia orang perempuan, seperti keluar darah kat telinga, tak batal. Begitu. Kalau kata dia, kalau kata keluar air kencing keluar daripada kemaluan perempuan, alat perempuan, maka padahal dia orang lelaki. Padahal wakilnya dia orang lelaki, maka tak batal juga. Itu dah lepas semua. Maka di sini maknanya dia naknya wadih, maknanya nyata kata lelaki, walaupun mempunyai dua alat tapi nyata lelaki, nyata perempuan. Nyata lelaki, nyata perempuan. Apakah lagi kalau kita ada satu alat ni tak keliru dah. Dan memang dah wajib basuh. Masalahnya orang yang mempunyai dua alat lagi tapi dia nyata kata dia orang perempuan, dia nyata kata dia orang lelaki, maka itu wajib boleh nak istinja. Tapi kalau tak nyata kata dia perempuan lelaki, maka tak boleh nak istinja dengan batu, mesti kena guna air saja. Begitulah. Dan lagi bahawa adalah najis yang keluar belum kering. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana fatahan 'alaik wa nawwir qulubana min nurikal karim waj'alna ala satil wa اللهم إنا نستودعك كما قرأنا وما حفظنا وما سمعنا فردد علينا وافتح يدنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Ya, sama-sama. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.